Okey, macam ni lah rupanya nasi tu. Nasi biryani kambing. Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita akan bersama Abang Mangu dalam Santai Mak Jan. Ini kita buat resipi, hari ini kita buat resipi masak nasi biryani kambing ala-ala Johor. Mari saya simpan sikit, nak tunjuk bahan-bahannya. Okey, ini semua bahan-bahannya. Ini adalah kambing dalam 2 kilo. Seperti biasalah dekat Johor ni, dia banyak lalat sikit. Tak boleh buat apa-apa. Okey, ini kambingnya. Ini bahan-bahannya, ini ada gula, ada garam. Ini ada rempah, ini rempah biryani dia. Ini cili hijau yang di blend. Ini bawang besar yang di blend. Ini paste halia bawang putih dan juga kunyit. Okey, yang ini kita pakai minyak sapi. Okey, minyak sapi. Kemudian kita pakai madu, kita pakai susu cair, kita pakai Campbell tomato juice ni, kemudian kita pakai juga tomato puri dan juga cukup rasa dan juga cube ayam no. Macam mana kita nak buat? Benda ni kita senang ya. Tak susah pun. Kita akan buat, kita menggunakan bahan-bahan ni dimasukkan semua sekali dalam kambing ni tanpa perlu kita tumis. Ini special dah. Jadi orang kata apa, kita akan masukkan semua bahan-bahan ni, kemudian kita akan terus masak. Apa yang kita buat macam ni? Ini cara nak buat dia. Ini kambing. Kita masukkan. Adik nak buat tak? Okey, kita masukkan kita punya rempah biryani ni dalam kita punya adunan kambing ni. Okey. Kita masukkan. Kemudian kita masukkan paste halia bawang putih. Paste halia bawang putih ni selalunya kita akan buat, kita gunakan 1 labu bawang putih dan juga mestilah anggarannya sama juga dengan halia tu, mesti sama anggaran dengan bawang putih yang kita gunakan. Okey, kemudian kita masukkan ni bawang besar yang dikisar. Kita masukkan. Okey. Kemudian kita masukkan pula ni cili yang di blend. Kita masukkan cili hijau yang di blend. Kita masukkan tomato puri. Tomato puri kita masukkan 1 tin. Ini daging kambing ni kita buat untuk 2 kilo daging kambing. Okey, settle. Kita masukkan ni pula. Tengok yang ni tomato juice. Kita masukkan 1 tin cik. Kemudian kita masukkan susu cair 1 tin. Susu cair 1 tin. Dan kita gaul dulu. Okey. Sampailah dia sebati. Jenis masakan ni sebenarnya orang kata apa, kita tak perlu nak tumis. Kita je masuk terus je. Okey, kita kacau dulu. Sampai tengok dalam ni kita kacau. Sampai dia sebati. Sampai semua daging-daging kambing tu semua kena dengan dia punya ni. Dia punya rempah-rempah dia dengan adunan bahan-bahannya. Tapi sekarang ni dekat Johor ni dia ada tengah musim lalat sikit. Jadi penuh lalat dekat luar rumah. Kita kacau lagi. Okey, kita masukkan ni. Kita masukkan ni. Minyak sapi ni. Ini dia punya killer ni. Kita akan masukkan dalam 4 sumbu. 1 2 3 4. Tambah lagi 1 lah. Bagi cukup 5. Tambah 1 lagi lah. Bagi 6. Tak ada halnya. Kita buat dia. Bukan dia buat kita. Kita kacau ni. Okey. Kacau.
sampai sebati. Okey. Ini punya bahan-bahannya yang kita buat. Tapi untuk yang ini, lepas kita dah masak nanti, apa yang kita buat? Apa yang kita buat nanti, selepas kita dah hampir-hampir nak masak ni, kita akan gunakan kita akan masukkan bawang goreng dalam kita punya adunan. Jadi apa kita buat, kita akan masukkan bawang goreng dalam ni dan juga minyak bawang goreng tu dalam kita punya adunan kambing tadi. Kemudian barulah kita akan masukkan kita punya madu, kita akan masukkan semua bahan-bahan yang lain yang ini. Yang cukup, orang kata apa, cukup rasa, cube ayam no, gula, garam dan juga madu. Ini bila dah lalas sekali baru kita akan masukkan. Okey, itu saja. Nanti kita akan tunjukkan. Kita akan tunjukkan macam mana kita akan nak masak. Kita akan masak dengan slow cook. Kita akan gunakan api yang slow selama dalam 1.5 jam ataupun 2 jam sehinggalah kambing kita ni empuk. Baru kita akan buat dia punya nasi biryani. Okey, sekarang ni apa yang kita buat, kita akan masak yang kita punya adunan tadi ni, yang kita punya kambing yang dah kita masak. Bukan kita masak, yang kita dah letak dia punya bahan-bahan tadi tu dengan rempah biryani dan lain-lain tu. Kita akan masak dalam lebih kurang dalam 1.5 jam hingga 2 jam sampailah daging tu empuk. Dan lepas tu kita akan masukkan bahan-bahan lain. Macam contohnya kita akan masuk nanti, kita akan masukkan garam, gula, cukup rasa, cube ayam no dan juga madu. Waktu itulah nanti kita akan gunakan dia punya pati kuah daripada kambing nanti untuk kita buat nasi biryani. Okey, kita tunggu dalam tempoh dalam 1.5 jam lagi nanti, barulah kita akan buat teruskan proses untuk memasak. Okey, sekarang ni daging kambing yang kita dah letak dengan rempah tu kita dah masak. Okey, sekarang ni kita tengok dia tengah mendidih. So kita akan tunggu sampai dia pecah minyak dan kuah tu akan kering sikit. Okey. Ini proses ni lebih kurang ambil masa lebih kurang dalam 1 jam. 1 jam hingga ke 2 jam lebih kurang macam tu lah, bergantung kepada kita punya daging kita, daging kambing tu. Kalau jenis yang jenis mutton agak lambat sikit lah, kena buat dalam 1.5 jam hingga 2 jam baru dia boleh masak. Okey, kita akan masak kita punya bawang goreng. Bawang goreng ni minyak dia di sini. Kita tengah panaskan minyak. Ni kuali legend ni, dah berbelas tahun dah kuali ni. Okey, kita masukkan tepung beras dalam kita punya bawang yang kita hiris ni. Okey, ni nampak ni. Okey, dia ada kesan-kesan putih-putih, yang itu kita punya tepung beras. Kita masukkan, dan kita gaul. Kemudian kita masukkan ke dalam kita punya kuali. Okey, macam ni. Okey. Kita masukkan. Kita goreng bawang goreng ni sampailah orang kata apa, dia garing. Okey. Okey, sekarang ni kita tengok kita punya biryani kambing ni dah nak masak. Dah pecah minyak dah semua, dia punya rempah-rempah dia. Kita boleh tengok ini dia punya ni. Biryani yang dah nak jadi ni. Okey. Sekarang ni kita kacau. Okey, nampak dia dah naik minyak dah. Rempah-rempah semua dah pecah minyak, dah cantik dah. Okey, waktu ni lah kita akan masukkan kita punya garam, gula, cukup rasa, cube ayam no. Okey. Ni bahan-bahannya. Okey. Kita akan masukkan semua ni. Okey, garam, gula, cube ayam no dengan cukup rasa. Kita tuang semua sekali. Kita tuangkan semua sekali. Okey, kemudian apa yang kita buat, kita akan masukkan kita punya madu lebah. Okey, ni madu lebah Ini madu lebah, orang kata apa, ini bukan original punya lah. Kita masukkan madu. Agak-agak lah dalam 2 sudu atau 3 sudu lah. Okey. Kemudian kita akan kacau dia sekali lagi. Kacau dia. Garam jangan letak banyak-banyak dulu sebab kita takut nanti dia termasin, nanti payah pula.
Okey. Nanti bila dah nak siap nanti, baru kita akan masukkan daun sup, daun bawang, daun pudina. Dan juga orang kata apa? Kita akan masukkan juga bawang goreng yang kita dah goreng. Okey. Tadi kita dah tunjukkan tadi lah, orang dah tunjuk bawang goreng kan. Ni bawang goreng yang tadi dah siap. Boleh tunjuk ni sikit. Ni lah dia punya bawang goreng ya. Okey. Okey. So, ni orang nak tunjukkan yang orang akan masukkan tadi minyak. Okey. Minyak bawang goreng yang tadi dah buat tadi. Sebelah kiri ni. Tunjuk sebelah kiri tu. Okey, ni minyak bawang goreng. Yang kita buat minyak bawang goreng tadi kan. Kita akan masukkan dalam kita punya sini. Ke bahagian kita punya biryani kambing tadi tu. Kita akan masukkan 1. Masukkan 2. Okey, masukkan balik. Okey. Inilah dia punya proses lah. Kita kacau sekali lagi. Sampailah orang kata apa, dia agak kering sikit. Okey. Nanti kita tunjuk macam mana dia buat nasi pula. Ini dia punya proses untuk nak buat dia punya biryani kambing, dia punya kuah dia. Okey, kita jumpa sekejap lagi. Okey. Kita rebus air dengan daun pandan. Kemudian yang 4 beradik tu kita akan masukkan dengan serai, kita masukkan air. Kita nak rebus kita punya nasi. Okey. Ini dia punya proses dia, kita tunggu sampai dia mendidih. Kemudian kita akan masukkan garam. Dia punya sukatan senang ya. 1 kilo beras bersamaan dengan 1 sudu makan besar garam. Okey, kita masukkan 1. 2 dah. Sebab ini 2 kilo. Cukup. Okey, kemudian apa kita buat? Kita kacau, kita biarkan sampailah air ni mendidih, barulah kita akan masuk kita punya beras. Okey, beras sebelum tu, beras mati mestilah orang kata kita rendam dalam 20 hingga 30 minit. Kemudian kita toastkan dia sampai dia dah habis air, kemudian baru kita akan rebus. Kita akan rebus di sini untuk dalam tempoh sampai nasi tu 90% hingga ke 95% beras tu dah jadi nasi. Jadi kita akan lepas tu kita akan angkat dia punya nasi tu. Okey, kita tunggu nanti dia punya beras ni orang kata apa, air ni dah mendidih, kita akan masukkan beras. Okey, kita jumpa sekejap lagi. Okey, air dah mendidih, kita masukkan kita punya beras yang kita dah basuh tadi, yang kita dah rendam selama 30 minit. Okey. Ini kita akan rebus sehingga 95% masak. Okey, sekarang ni nasi kita ni dah nampak dia nampak dah panjang-panjang. Nasi pun orang kata dah cantik dah. Kita dah rebus. Kita dah rebus nasi kita ni. Okey. Rebus nasi, kemudian kita akan toast dia. Okey, ini kita toast nasi ni dulu. Kemudian nanti barulah kita akan buat punya nasi sekali lagi. Kita toast dia dulu. Kita boleh nampak dia punya nasi dia beras dia panjang-panjang. Nampak? Nasi dah beras panjang. Ini beras mati, tak ikat. Okey. Okey. Kita sambung. Kita ada beras tadi kita dah toast ya. Kita dah masak 90%. Atau kita buat sekali, kita masukkan daun pisang. Okay, daun pisang kita masukkan dalam ni. Tujuan kita letak daun pisang ni, satu, kita tak mahu dia terbakar masa kita masak nasi. Okay, kita masukkan daun pisang. Satu lagi kita nak ada aroma dia. Aroma dia memang sedap kalau bubur daun pisang ni. Dia punya bau dia akan lebih best. Okey. Kemudian apa kita buat? Kita masukkan kita punya minyak dia. Ni minyak dia. Okey, minyak kita masukkan. Kita tuang dalam ni. Minyak kita masukkan. Okey. Tuang minyak tadi. Kemudian kita masuk beras tadi. Dah, sayang.
Okay, kita masukkan beras. Kita masukkan beras. Okay, lepas masuk beras, kita masuk dia punya pewarna pula. Ini pewarna kuning. Okay, kita masukkan bawang goreng. Bawang goreng. Masukkan bawang goreng. Kita masukkan lagi daun pudina, daun bawang, daun sup. Okey, sudah kita masukkan pula kismis. Ada juga orang letakkan apa ni gajus. Letaklah warna hijau apa pun boleh. Okey. Kemudian kita masukkan sikit lagi dia punya kuah. Masukkan kuah ni, kuah biryani. Okey, kita masukkan. Kemudian kita masuk lagi sekali nasi. Kita masukkan nasi sikit lagi. Kita tutup dia. Bagi rata dulu nasi ni. Buat dia punya ni sama lah tadi macam tadi lah. Kita masukkan bawang goreng. Bawang goreng. Kita masukkan untuk bawang dengan daun pudina. Ini proses dia sama ya. Kemudian baru kita masak nasi ini dengan api yang slow. Buat kismis. Kalau ada nak buat kurma, buat kurma. Okey, pewarna kuning. Okey, kemudian kita masukkan dia punya kuah tadi tu. Kuah biryani. Sebelum kita habis ni kita bubuh susu pula. Susu cair 1 tin. Okey, susu cair 1 tin. Air 1 tin. Apa aku cukup sikit-sikit benda ni. Okey, kita masukkan susu cair. Okey, siap. Kemudian kita tutup dia sampailah nasi tu masak. Kita tutup dia ni. Okey, kita letak pemberat dah ni, kemudian dah settle. Itu saja, nanti kita tunjukkan apa hasil dia. Okey, ini adalah hasilnya. Nasi kita dah masak, dah cantik semua sekali.
kita dah boleh makan. Inilah nasi biryani kambing yang dibuat oleh Abang Mamu. Khas untuk grup Masak Apa Tak Jadi hari ini. Nanti Abang Mamu akan bagikan resipi sekali. 5 10 bintang 10 bintang. 1000 bintang Oh, 1000 pula. Lagi banyak